Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini ya apabila mahkamah hari ini ya, dan juga pembunuh ya ini pembunuh ya terlepas ke tali gantung. Ini berkaitan dengan kisah yang sangat drastik yang berlaku di dalam negara kita, yang menggemparkan negara dan juga seluruh dunia, sahabat-sahabat semua. Sehingga kini agak banyak juga misteri yang belum diselesaikan, walaupun ya pembunuh ini sudah pun ditangkap dan dihukum ke tali gantung, tetapi akhirnya hari ini diganti kepada penjara 40 tahun. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk kenyataan terkini ya di media sosial ya, berkaitan dengan keputusan yang baru saja diumumkan sebentar tadi. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat kenyataan media ini. Bunuh Altan Tuya, hukuman gantung Azila diganti 40 tahun penjara. Jadi itu antara perkembangan ya, yang baru saja diumumkan. Jadi Mahkamah Persekutuan hari ini melepaskan pembunuh model Mongolia Altan Tuya Seribu, bekas Chief Inspector Azila Hadri, daripada hukuman gantung sampai mati. Sebaliknya, hukuman mati bekas komando polis itu diganti dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Altan Tuya 28 dibunuh di kawasan terpencil di Shah Alam, Selangor pada Oktober 2006, iaitu kira-kira 18 tahun lalu. Mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Azila yang berumur 48 tahun membuat permohonan itu susulan penguatkuasaan Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai lepas. Dan keputusan sebulat suara panel hakim berhubung permohonan semakan hukuman mati dibacakan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Man. Dan pemohon dibenarkan hukuman gantung ditolak dan digantikan dengan pemenjaraan 40 tahun dan 12 sebatan. Katanya yang bersidang bersama Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim dan juga Nordin Hasan. Di bawah undang-undang baru itu, hakim mempunyai kuasa budi bicara untuk mengenakan sama ada hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan sehingga 40 tahun. Jadi terdahulu panel terbabit turut dimaklumkan bahwa Bapa Mangsa Dr. Seribu Seri turut menyokong permohonan semakan Azila untuk diberikan hukuman pemenjaraan atas dasar kemanusiaan. Jadi sokongan itu turut dipanjangkan kepada seorang lagi bekas anggota unit tindakan khas Kopral Sirul Azhar. Bagaimanapun difahamkan, Sirul tidak memfailkan sebarang permohonan semakan. Azila telah disabitkan pada 2009 bersama Sirul kerana membunuh Altan Tuya di Mukim Bukit Raja Shah Alam antara jam 10 malam 19 Oktober hingga 1 pagi esoknya. Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman mati ke atas kedua-dua anggota itu. Sementara itu, penganalisis politik Abdul Razak Baginda telah dibebaskan daripada pertuduhan bersubhat melakukan pembunuhan tersebut oleh mahkamah yang sama. Azila dan Sirul kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan pada 2013. Bagaimanapun 2015, Mahkamah Persekutuan mengetepikan keputusan itu dan mengekalkan sabitan serta hukuman mati terhadap mereka. Sirul Azhar tidak hadir untuk mendengar keputusan Mahkamah Persekutuan itu kerana melarikan diri ke Australia pada 2006, di mana dia ditahan di bawah Undang-Undang Immigration sebelum dibebaskan pada akhir tahun lepas. Dan tahun 2020, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Azila untuk dibicarakan semula dan semakan sabitan terhadapnya. Jadi itu antara perkembangan sahabat semua ya, berkaitan dengan hukuman yang telah pun digantikan daripada hukuman mati, gantung mati ya, kepada 40 tahun. Dan ini antara respon terkini ya daripada bapa kepada Altan Tuya, yang mana beliau mohon Azila tak digantung. Itu antara kenyataan beliau. Jadi keluarga Altan Tuya Seribu telah memaafkan pembunuhnya Azila Hadri. Mahkamah Persekutuan bagi ini dimaklumkan perkara tersebut semasa pendengaran permohonan bekas komando polis itu untuk menukar hukuman mati kepada penjara seumur hidup berhubung pembunuhan yang berlaku 18 tahun yang lalu. Semasa prosiding di hadapan panel tertinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, Peguam Azila J. Kuldip Kumar membacakan surat kemaafan daripada Bapa Mendiang. So Bapa Mendiang ini, Altan Tuya, telah pun memaafkan ya pembunuhan ke atas anak mereka kepada Azila, dan mereka juga menulis ya secara rasmi memohon pengampunan bagi hukuman Azila yang ditukar kepada penjara seumur hidup dari jatuhkan hukuman mati
pada 2006. Jadi katanya setelah menyentuh perkara ini dalam surat saya kepada Perdana Menteri Anda, penting untuk diketahui, diakui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, ya, menegaskan kesucian kehidupan dengan menekankan semua makhluk di planet ini mempunyai hak untuk hidup. Jadi permohonan saya lahir daripada rasa hormat mendalam terhadap kemanusiaan rakyat Mongolia, kata Bapa Mangsa 1000 Steve dalam surat yang dibacakan oleh Peguam Azila Kuldeep Kumar kepada Mahkamah Persekutuan. Itu dia. Jadi itu antara kenyataan sendiri ya daripada bapa kepada mangsa, anak mereka yang telah dibunuh ya oleh dua individu ini. Dan kenyataan terkini juga daripada peguam ya yang mewakili kepada keluarga Altantuya ini, yang mana beliau menyatakan 40 tahun penjara hukuman adil. Itu kenyataan ya peguam yang mewakili ya Altantuya ini. Jadi katanya hukuman 40 tahun penjara bagi pembunuh model Mongolia Altantuya 1000 adalah adil dan boleh diterima, kata peguam keluarga kepada Altantuya 1000 itu, peguam kepada mangsa. Jadi Sanjit Kaur dia berkata, Bapa Mangsa 1000 Steve adalah seorang yang sangat percaya akan kesucian nyawa manusia. Peguam itu berkata bahwa bapanya menghantar surat itu kepadanya pada Ogos, dan dia kemudian berkongsi surat itu dengan peguam bekas komando polis Azila Hadri yang didapati bersalah atas pembunuhan wanita Mongolia itu pada tahun 2006. Mahkamah Persekutuan awal hari ini meringankan hukuman mati Azila kepada 40 tahun penjara, 12 sebatan rotan. Peguam bekas polis itu kali Kumar bergantung pada surat untuk permohonan semakan hukuman. Jadi anak guam saya 1000 bertindak mengikut hati nuraninya, katanya. Katanya lagi 40 tahun adalah adil dan boleh diterima oleh keluarga itu berhubung kesalahan yang Azila lakukan. Keluarga tidak bersetuju dengan hukuman mati, kata Sanjay ketika ditemui media di Istana Kehakiman Putrajaya petang ini. Ketika bercakap kepada pemerintah di luar mahkamah, Peguam Azila Kuldeep berkata bekas polis itu lega dengan keputusan berkenaan. Dia menjelaskan bahwa persidangan hari ini menyaksikan kali pertama keluarga mangsa mengeluarkan surat sokongan sedemikian untuk permohonan semakan. Jadi kami percaya ia berkemungkinan besar pada 2034 selepas pengampunan. Kuldeep menjawab ketika ditanya Tariq Azila akan selesai menjalani hukuman penjaranya yang dijadwalkan bermula dari Tariq dia ditangkap pada 1 November 2006. Altantuya 28 dibunuh di kawasan terpencil Shah Alam pada Oktober 2006. Itu dia. Jadi ini antara perkara yang berlaku sahabat semua, dan kenyataan daripada bapa kepada mangsa ini sebenarnya menghantar surat bahawa mereka telah pun memaafkan Sirul dan memohon untuk pengampunan supaya tidak dihukum gantung sampai mati dan dengan hanya ya dipenjarakan ya seumur hidup. Tapi hari ini mahkamah telah pun memberikan 40 tahun penjara dengan 12 kali sebatan. Jadi itu dia sahabat semua antara perkembangan berkaitan dengan kisah yang menggempakan Malaysia dan juga seluruh dunia, pembunuhan model Mongolia Altantuya. Jadi sedikit perkembangan ya, mungkin lari dari politik, tapi kita juga mau berkongsi tentang isu-isu panas ya yang berlaku dalam negara kita. Alright. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.